أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وكفى وصلاة وسلاما على سيد المصطفى والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحانك لا علم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya tamu-tamu Allah yang dirahmati sekalian, saya mulakan dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya rasa dan saya juga amat berasa yakin bahawa di antara kita rata-ratanya semua tahu ayat yang pertama diturunkan di atas muka bumi ini. Itulah dia ayat yang dimulakan dengan Iqra, yakni bacalah. Suatu perkara yang perlu kita ketahui bahawa betapa azim dan hebatnya agama ini adalah kerana perutusan. Ya, wahyu yang pertama diturunkan di atas muka bumi ini dengan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Kalaulah di hari ini kita berasa gusar hati melihatkan Islam dari masa ke semasa mungkin terkebelakang kerana tidak meletakkan ataupun tidak diletakkan pada keizahannya pada tempatnya, kerana apa? Kemegahan ataupun kehebatan Islam pada suatu ketika dahulu hanya tinggal sejarah. Suatu ketika dahulu kemuncak keilmuan umat Islam sehinggakan telah dinobatkan antara golden eras, era keemasan umat Islam berlaku pada zaman Abbasiyah. Sehinggakan cendekiawan yang bernama seperti Ibnu Razi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan ramai lagi cendekiawan dilahirkan pada zaman tersebut. Namun graf manusia ini dia ada naik dan turun sampai satu ketika graf umat Islam jatuh kepada satu tangga, jatuh lagi kepada satu anak tangga, sehingga jatuh merudum, sehinggalah ke hari ini umat Islam masih lagi dalam fasa grey area. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak berapa ramai populasi umat Islam hari ini? Walaupun kajian telah mula menampakkan kesuburan umat Islam semakin bertambah di belah barat, alhamdulillah, sehinggakan majalah Times
membuat satu andaian pada tahun 2025 United Kingdom akan populasinya akan bertambah, bukan populasi bertambah, populasi umat Islam bertambah menjadi angka majoriti. Subhanallah. Ini adalah hakikat yang sedang berlaku. Namun, apakah sekadar angka yang Islam titik beratkan? Ya, kita perlukan angka, kita perlukan bilangan, tetapi yang lebih penting kita perlukan kualiti. Kualiti umat Islam. Nah, kerana itu kita tidak berasa pelik. Mengapakah Allah Ta'ala menurunkan ayat yang pertama di atas muka bumi ini pada peristiwa yang berlaku di antara malaikat Jibril AS dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Perutusan wahyu yang pertama. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa bulan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap pergi balik ke Gua Hira. Kerana apa? Risau dengan keadaan umat. Bagi mereka yang telah pun melakukan umrah ataupun haji, dan pernah naik ke puncak Gua Hira, kedudukan Gua Hira itu sangat strategik. Apabila berada di puncak, memang Nabi SAW, kedudukan Nabi SAW membelakangi Gua Hira, maknanya baginda SAW melihat suasana penduduk kota Mekah. Memang boleh nampak dengan jelas. Saya teringat hari itu saya bersama dengan para haji dan hajah yang sedang melakukan umrah. Kami berkesempatan naik ke atas. Memang nampak jelas kota Mekah. Jadi itu antara yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala telah dihambat, telah dicerca, diejek, telah dikutuk, dihina, telah dibalingkan batu dalam peristiwa Taif oleh anak-anak penduduk Taif. Baginda SAW mengasingkan diri kerana berasa sedih dan rasa risau keadaan umat ketika itu. Dan alhamdulillah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa kali baginda SAW pergi naik turun ke Gua Hira, telah berlakulah satu peristiwa yang sangat agung. Itulah detik dan saat yang pertama wahyu pertama diturunkan, iaitu wahyu Al-Quran dengan ayatnya Iqra. Bacalah. Siapa tahu di antara banyak-banyak agama yang lain, sama ada agama Kristian, agama Yahudi, itu semua antara agama-agama samawi, agama yang dicipta oleh manusia seperti Buddha dan Hindu dan sebagainya, yang tak ada agama pun. Di antara banyak-banyak agama manakah yang paling meletakkan, yang menitik beratkan tentang isu ilmu? Terus terang, Islam telah menjuarai di antara banyak-banyak agama. Kerana apa? Ayat yang pertama dah terus terang dah. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi bila kita baca, tuntutan untuk baca, tujuan pembacaan yang paling utama adalah untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian antara ayat-ayat yang paling awal diturunkan di atas muka bumi ini,
Ya, antaranya disebutkan surah Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Nun wal qalami, qalam apa? Mata pena, pensel ataupun pen lah. Wama yasturun, dan tidak ada benda yang menyekat dan menghalangnya. Tengok, yang pertama bukan antara dah. Ayat yang pertama diturunkan mengikut persepakatan ulama, secara jumhur ulama adalah Iqra, bacalah. Kemudian disusuli dengan beberapa ayat-ayat yang lain. Antara ayat yang awal juga diturunkan berkaitan tentang pen, mata pena. Nun wal qalami wama yasturun. Kemudian disusuli dengan ayat yang ketiga, beberapa ayat yang lain yang antara ayat yang awal seperti Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, dan bangunlah malam, dan bangunkanlah malam, menghidupkan malam. Ya, kurangkanlah tidurnya untuk menghidupkan malam. Maknanya apa? Bukan sekadar ilmu rupanya yang dititik beratkan dalam agama Islam ini, juga amal, praktikal. Amalan, praktikal. Kemudian ayat-ayat lain. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Apa maksudnya? Dan juga bagi mereka yang sedang berselimut. Wahai orang-orang yang berselimut, qum, bangunkanlah, bangunlah. Fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Inilah yang menjadikan agama Islam ini sangat luar biasa. Sehingga kan orang yang tidak ada agama pun boleh menerima adanya agama, iaitu Tuhan. Hanya senya Tuhan yang menciptakan. Daripada satu golongan yang menyembah nenek moyang mereka, akhirnya mereka boleh tunduk menyembah Allah Ta'ala. Daripada satu golongan yang menyembah matahari, akhirnya mereka boleh tunduk pada Tuhan yang menciptakan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sekadar satu intro untuk pada malam ini, kuliah pada malam ini. Kenapa saya sebutkan tentang perkara ini terlebih dahulu adalah saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan sama-sama kita renungi, ya, hari-hari yang kita lalui. Berapa banyakkah masa yang kita peruntukkan untuk kita kualitaskan, untuk kita kualitikan ilmu dalam diri kita. Ya. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang boleh setia masih lagi berada dalam masjid. Ya, mungkin ada yang datang jauh bermusafir, mungkin ada yang penat ya menziarahi jiran tetangga, ahli keluarga, sanak saudara. Tetapi masih lagi boleh setia lepas maghrib duduk seketika. Ya, walaupun mungkin bergegas, dapat juga duduk bersama-sama dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ataupun manfaat pahala yang sedikit ini, Allah Taala halakan menjadikan sebagai satu tiket kita mendapat syurga Allah Taala. Okey. Jadi kita perlukan ilmu untuk naik satu martabat. Kerana dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Taala akan angkat kedudukan orang yang berilmu, ya, yang mendalami ilmu dengan satu tingkat darajat. Masya-Allah. Dan ada ayat yang lain, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama kedudukan mereka yang adanya ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Pastinya orang yang ada ilmu lebih tinggi martabatnya. Walaupun ilmunya mungkin sedikit, tapi amalannya, keimanan, kepercayaan pada ilmu tersebut menyebabkan dia boleh istiqamah melakukan amalan. Dan pada malam ini, ya, menyambung siri kuliah ataupun pembedah, kita bedah buku lah, ya, buku pesan-pesan Nabi. Ya, banyak lagi pesan-pesan Nabi, amanat Nabi SAW. Namun atas kepedulian ataupun atas usaha Said Muhammad Nuh, ya, menghimpunkan beberapa cetusan hadis yang menjadi satu galakan,
Ya, kalau dekat sini tulis syarah hadis dalam perspektif dakwah dan juga tarbiyah. Ya. Setidak-tidaknya kita kena rasakan hadis Nabi SAW yang telah sampai kepada kita, paling kurang sekali kita boleh terima dan beriman dengan hadis tersebut untuk jadi amalan kita, guideline kita. Ya. Kemudian lagi cantik lagi, kita kongsikan dan kita dakwah dan kita serukan kepada mereka, khususnya ahli keluarga dan sekitar yang berdekatan dengan kita. Jadi telah pun kita lalui 4 buah hadis, dan insya-Allah pada malam ini hadis yang kelima pada muka surat 61. Ya. Insya-Allah hadis ini ada kaitan dengan apa yang saya kongsikan pada intro tadi, pada mukaddimah tadi. Bagaimana kita boleh lihat agama ini boleh tersebar hanya dengan pertama sekali itu ilmu lah, dan yang kedua adalah practicality kita sesama Muslim. Ya, tuan-tuan dan puan, inilah antara cara-cara kita nak islah umat, kita nak memperbaiki umat hari ini. Kita ikut cara Nabi SAW. Okey. Qala Nabi SAW, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awwala adullukum ala syai'in law fa'altumuh tahabbtum afshus salam bainakum. Apa kata Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Muslim, ya, As-Sahih Muslim? Maksud baginda SAW, kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman. Ini syarat nak masuk syurga. Nak masuk syurga kita kena beriman. Ya. Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Ya. Maka sambungannya, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Nabi SAW dia bukan setakat bagi satu statement, tapi dia nak tunjukkan macam mana caranya untuk nak dapatkan syurga Allah Ta'ala ni. Apa kata Nabi SAW? Sebarkan salam sesama kalian. Mudahnya nak masuk syurga rupanya adalah memberi salam sesama kita. Memberi salam dengan lafaz Assalamualaikum. Ya, itu adalah lafaz salam yang paling pendek. Assalamualaikum. Ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir-fikir balik dan kalau kita renungi balik, kenapa Nabi SAW mengajarkan umatnya tentang untuk mendapat syurga, yang pertama kena beriman. Itu yang pertama, wajib. Yang kedua, untuk beriman kena saling mencintai. Dan untuk nak mendapatkan kesemua ni, ya, cara untuk memumpuk, untuk saling mencintai, ya, untuk menambahkan keimanan adalah dengan cara memberi salam. Memberi salam. Hanya dengan memberi salam saja Nabi SAW jamin untuk kita mendapat syurga Allah Ta'ala. Wah, sangat luar biasa. Jadi benarlah kenapa wa fi kulli khair sadaqah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat yang lain. Dan pada setiap amal kebaikan, walaupun sedikit ataupun besar ataupun banyak, ianya adalah satu sedekah, amal jariah. Bila kita sebarkan salam, kita memberi salam, apakah ia bukan satu sedekah? Ia adalah satu sedekah. Jadi kita takkan berasa pelik. Macam mana semudah ini, guideline yang ditujukan oleh Nabi, kita boleh dapat syurga. Kita boleh dapat syurga. Okey. Jadi kita boleh lihat pada muka surat yang sebelah. Ya. Pada periwayatan yang lain juga, okey. Pada muka surat 62.
Walladhi nafsi biyadi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Okey, ni lebih ringkas dan lebih jawami' kalam. Ya, dan demi jiwaku yang berada di genggaman tangannya, kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman. Jadi kunci utama untuk mendapat syurga ni adalah beriman. Tapi kita refer balik pada hadis yang pertama yang telah saya bacakan tadi. Untuk beriman, ya, kita kena saling mencintai. Rupa-rupanya, nampak tak maksudnya apa? Tak ada satu pun yang Allah Ta'ala perincikan untuk masuk syurga ni kena masuk seorang-seorang. Macam kita lah. Kalau kita tahu-tahu dapat discover satu kedai makan yang sedap. Kita bagi contoh, kedai makan nasi lemak cinta sayang. Boleh Haji pinjam kan? Owner dia Haji Zain ada kat sini. Nasi lemak cinta sayang. Saya first time dengar pun saya rasa dah terpupuk kasih sayang tu. Mungkin dia ada baca zikir dalam tu kan, menyebabkan rasa tertarik untuk datang. Okey, tetapi macam kita dah biasa pergi ke kedai, tiba-tiba kita pergi satu kedai makan yang sangat sedap. Kan? Bila kita dah tahu kedai itu sangat sedap, kita nak makan seorang-seorang ke? At least lah kita akan selfie dan kita akan viralkan kepada, kita akan sharekan kepada ahli keluarga kita dalam grup WhatsApp. Sila makan dekat nasi lemak cinta sayang. Paling makan free je Gurau. Okey. Pastinya kita akan sebarkan kedai makan yang sedap, apa segala benda yang nikmat dalam dunia ni lah. Dapat rasa seronok naik basikal ya, Haji Syafiq. Kita sebut semua jemaah-jemaah kat sini. sangat rasa terimarah dengan adanya haji-haji, hajah-hajah, ahli jemaah yang semua sangat memberi contribution kepada masjid ni. Okey. Kita akan rasa nak kongsi satu benda yang baik. Itu adalah fitrah manusia. Jadi bila kita tahu syurga itu sangat indah, adakah kita nak masuk seorang-seorang? Itu persoalannya. Pastinya kita nak paling kurang pasangan, spouse kita. Pasangan kita nak bagi mereka yang baru berkahwin nak masuk syurga. Sebab kata apa dalam skrip-skrip drama, cintaku cinta ke syurga. Nak bawa semua ni kepada syurga, menuju ke syurga Allah Ta'ala. Jadi nak dapat syurga, pertama sekali kena beriman. Yes, betul. Sebelum nak dapatkan untuk mendapatkan rasa keimanan itu, hatta tahabu, kata Nabi SAW, saling mencintai. Kita kena saling mencintai. Tapi praktikalnya macam mana? Dengan anjuran memberi salam. So nampak tak macam mana sangat Islam ni is a very practical way of life. Bukannya satu benda yang sangat susah untuk mendapatkan syurga ni. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW telah berlaku satu dialog. Seorang sahabat bertemu dengan Nabi, wahai Rasulullah SAW, wahai Nabiku, aku ini nak masuk syurga, tapi cukup tak dengan aku lakukan hanya perkara yang wajib? Boleh tak, layak tak aku masuk syurga? Kata Nabi SAW, boleh. Boleh? Buat benda wajib je? Boleh dengan sesyarat. Ada syarat pula. Syarat dia adalah tinggalkan benda yang haram. Buat benda wajib, tinggalkan benda haram, confirm syurga. Ini belum masuk lagi buat benda-benda sunat. Dan kita tahu, sebagai ulama kata, bila kita solat sunat, qabliyah ataupun ba'diyah, sebelum ataupun selepas solat fardu, dia menampung kekurangan-kekurangan dalam solat fardu kita. Jadi, hukum memberi salam ini apa? Wajib. Hukum ni adalah sunat. Kalau ulama usul fiqh, dia lebih tepat lagi sunnatul ain. Hukum dia sunat bagi orang yang tertentu. Macam contoh, seorang itu nak masuk, nak pergi menziarahi rumah orang.
Jadi ketika itu menjadi sunat dia memberi salam. Ya. Tetapi untuk menjawabnya wajib. Ya. Memberi salam adalah sunat, menjawabnya adalah wajib. Kepada orang yang tertentu itulah. Katakanlah saya berjumpa dengan Haji, ya. Haji, Assalamualaikum. Haji tak perlulah pandang belakang ke apa semua, memang dia lah orangnya, maka dia wajib untuk menjawab. Tapi kalau saya dalam ramai ni, saya bagi kuliah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, bagi mereka yang menjawab sudah memadai beberapa golongan yang menjawab. Ya, jadi disebut sebagai fardu kifayah ataupun wujub kifayah, wajib kifayah. Kan? Sudah memadai beberapa golongan yang menjawab. Tapi kalau tak ada yang jawab, taklah termasuk sampai dosa yang besar tu. Tapi ya, dosa lah, dosa kecil sikit lah. Kan? Berat sangat ke nak jawab Waalaikumsalam? Ringan Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bercakap tentang apakah cara praktikal untuk mendapat syurga. Dan Nabi SAW memberikan satu guideline yang sangat-sangat simple, iaitu dengan afsyus salam, sebarkanlah salam. Allahu akbar. Saya tak pernah jumpa lagi agama yang sangat menganjurkan salam. Wallahualam lah, saya tak tahu kalau agama lain mungkin ada. Tapi tak sebut salam kot, dia mungkin sebut hello, hi. saya tak pasti. Ya, tapi sebaik-baik kata dalam menyapa manusia yang lain adalah dengan memberi salam. Okey. Jadi kita boleh lihat macam mana keutamaan salam itu dalam Islam. Kita mungkin anggap salam ini benda yang kecil, simple, remeh. Tapi kita boleh lihat macam mana dalam Al-Quran sendiri pun telah menyebut tentang memberi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian beringat. Dalam surah An-Nur ayat 27. Dalam Al-Quran pun sebut punya memberi salam ni. Siapa yang first time dengar? Ke dia rasa salam tu adalah menjadi satu adat dia sesama orang Islam. Ya. Tak akan datang satu hukum tanpa adanya dalil. Jadi ulama telah bersepakat hukumnya adalah sunnatul ain. Jadi mesti ada sumber dan dalilnya. Ya. Dan kali ini pada malam ini rupanya memang ada. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah orang lain tanpa yang pertama apa? Meminta izin, dan yang kedua memberi salam. Ya, memberi salam. Okey. Okey, bolehlah kita lihat muka surat 65, ya, bagaimana telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Al-Ash radhiyallahu anhu, ya, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Pada muka surat 65, ya, telah datang seorang sahabat dan bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di antara ajaran Islam? Apakah ajaran yang paling baik? Ya, antara yang paling baik, yang paling baik dalam
ajaran Islam. Maka Nabi SAW pun menjawab, engkau memberi makan, itu yang pertama, dan yang kedua, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang tidak engkau kenal. Yang pertama, memberi makan. Yang kedua, memberi salam kepada mereka yang engkau kenal. Yang ketiga adalah memberi salam kepada mereka yang engkau tidak kenal. Wah, rasanya kita memang tak pelik lah memberi salam kepada siapa yang kita kenal. Tetapi mereka yang kita tidak kenal pun Nabi SAW suruh memberi salam. Saya sangat-sangat terkesan, ya, bila saya diberikan kesempatan untuk belajar di bumi Mesir, ya, di Universiti Al-Azhar. Suasana masyarakat di Mesir sangat dhaif, ya. Kalaulah saya boleh memberikan perumpamaan, Mesir sekarang macam Malaysia pada tahun 1970-an. Ya. Yalah, saya tak nak masuk tentang isu, ya, apa yang berlaku di sana menyebabkan kenapa mereka semakin mundur. Bahkan sebenarnya Mesir pada tahun 1960-an, ya, Mesir adalah antara negara-negara Arab yang paling maju. Ya. Kalau sekarang ini ibu negaranya adalah Kairo. Dulu Alex Iskandaria, ya, dan telah pun menjadi satu tempat penting bagi Raja Itali ketika itu. Itali ke Perancis untuk menginap dan adanya singgahsana di sana. Memang hebat. Okey, tolak tepi, apa yang ingin saya kongsikan, bagaimana adanya satu budaya memberi salam di bumi Mesir. Sangat-sangat bagus. Masuk kenderaan awam, bagi salam, Assalamualaikum. Ya. Masuk kedai makan, Assalamualaikum. Masuk ke masjid, Assalamualaikum. Masuk dalam kelas, Assalamualaikum. Ya. Jumpa dengan orang yang kenal ke orang yang tak kenal ke, Assalamualaikum. Cuba bayangkan, kalaulah kita nak rasa sedikit macam mana suasananya Nabi SAW dengan para sahabat, ya, kita boleh nampak dengan adanya suasana memberi salam. Kita boleh nampak tahu macam mana suasana yang harmoni dengan adanya salam. Ya, macam hari ini orang yang terkenal ni, nampak dia jauh, alamak, Mamat ni pusing. Dah tahulah Mamat ni lalu sini, sanggup pusing tak memberi salam. Sebab apa? Sebab dulu masa belajar dulu, itu cerita 10 tahun yang lalu ni, dia pernah terlanggar saya menyebabkan air makan tengah hari saya jatuh tumpah. Itu je punca dia. Sampai 10 tahun tak selesai masalah. Tak bertegur siapa. Janganlah dengan benda-benda yang kecil kita terus, ya, membekam. Kita terus memeram dendam. Ya, kerana sebaik-baik umat Nabi SAW adalah mereka yang memberi kemaafan. Jadi dalam grammar bahasa Arab, bila disebut tentang tahabu, saling mencintai, nampak tak? Maknanya ada memberi dan membalas. Jadi kita bagi ruang untuk azan terlebih dahulu sebelum saya habiskan insya-Allah pada malam ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah habibina Mustafa. Jadi kita akan teruskan perbincangan kita pada hadis yang kelima, ya, memberikan satu isyarat bahawa sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Islam sebagai cara hidup sebenarnya tidak lari daripada apa yang Nabi SAW tunjukkan. Islam sebagai cara hidup, untuk kita fahami, kita kena lihat bagaimana Nabi SAW tunjukkan. Dan sebentar tadi saya dah sebutkan, kalaulah kita nak bayangkan macam mana situasi ataupun bi'ah ataupun suasana yang berlaku pada zaman sahabat adalah
salam sesama mereka adalah menjadi satu benda yang sangat biasa. Ya, sangat biasa. Dan bayangkanlah, kalaulah kita menjadi seorang guru yang bagi salam kepada kita itu adalah anak murid. Kalau kat sekolah tu mungkin dah biasa. Selepas 10 tahun ni datang balik, Assalamualaikum cikgu. Oi, macam mana perasaan dia? Kita pun dah tak kenal lah muka dia. Dulu tak bermisai, sekarang dah berjanggut, dah berjambang. Rasa tau. Jadi salam ini, benarlah dalam hadis yang lain, aslim taslam. Walaupun disebutkan sebagai aslim itu masuk Islam, nescaya kamu akan sejahtera. Tapi memberi salam itu adalah lafaz kesejahteraan. Assalamualaikum. Sejahteralah ke atasmu. Maknanya apa? Antara saya dengan Haji, antara saya dengan dia, antara tuan-tuan dengan siapa-siapa pun, dah tak ada masalah dengan dia. Kita dah resolve. Dah tak ada dah masalah dengan dia yang cerita 10 tahun dahulu. Dah tak ada dah. Sebab apa? Assalamualaikum. Kalaulah kita benar-benar faham apakah yang dimaksudkan dengan lafaz salam. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang mungkin baru sampai, Assalamualaikum warahmatullahi. Supaya apa? Lafaz ini menjadi satu zikir. Jumpa setiap orang, Assalamualaikum. Cubalah try. Mungkin dalam sebulan yang pertama ni orang kata, kamu ni pelik, Mat. Kenapa, Mat? Kau ni kenapa? Jumpa orang dia bagi salam. Hari ni, bila kita bagi salam, dia ingat kita nak sindir dia. Assalamualaikum. Dia datang. Padahal salam itu adalah tanda antara saya dengan kamu. Oh ya, best buddies. Kita rapat. Okay. Jadi sengaja saya bawakan satu bayangan supaya kita boleh, cuba kita just renungkan kembali. Cuba kita just bayangkan seketika macam manalah agaknya kalau semua ini umat Islam di tanah di Malaysia ini semua rajin dan menyukai untuk memberi salam. Sangat berlumba-lumba. Assalamualaikum, Mat. Suasananya takkan lari daripada suasana bagaimana para sahabat dengan Nabi SAW. Betul? Betul saya cakap. Suasananya harmoni. Setiap orang yang jahat, pencuri pun, dia mula-mula niat nak mencuri, dia dah target dah. Kak Tun ni bawa handbag mahal. Silap. Aku dah target ni, aku target. Tiba-tiba Kak Tun mungkin dia bagi salam kepada, walaupun ada syarat-syarat bagaimana nak memberi salam. Mungkin dia bagi masuk tempat umum, dia bagi salam. Makcik ni bagi salam pula kat aku. Tak jadi nak mencuri. Salam ini dia luar biasa. Kalimah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Apatah lagi kalau dituturkan dengan sangat nada yang sangat lembut. Assalamualaikum. Ya. Subhanallah. Dan bercakap tentang salam. Ada yang nak bertanya tentang salam. Sebenarnya cara lafaz salam yang paling elok ni macam mana? Adakah Assalamualaikum ke Assalamualaikum warahmatullahi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ya, kita boleh refer kan untuk menjawab persoalan ni. Kita boleh refer pada ayat mana ayat tu? Auzubillahi. Okey. Dalam satu ayat dalam surah An-Nisa pada muka surat 65 juga. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam, si A ni bagi salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa dengannya. Ini ada disebutkan dalam surah An-Nisa. Makanya apa? Kalau dia bagi salam, Assalamualaikum, sepaling minimumnya menjawabnya dengan Waalaikumsalam, tetapi menjadi lebih afdal dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Warahmatullah.
Nak lagi cantik, warahmatullahi wabarakatuh. Nak lagi cantik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Nak lagi cantik ada panjang lagi? Tak ada dah. Itu paling panjang lah. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Okey. Jadi itu lafaz salam. Nampak tak? Dalam salam itu pertama sekali adanya kesejahteraan. Yang kedua, kita mendoakan rahmat, kemudian keampunan, warahmatullahi, keberkatan, wabarakatuh, wa maghfiratuh, keampunan, waridwanuh, dan juga keridaan. Ini ada dalam lafaz salam. Bayangkan setiap hari kita tuturkan salam. Pada malam ini mungkin kuliahnya agak simple, membincangkan tentang isu salam. Tapi dengan salam lah boleh menyebabkan kisah duka 10 tahun yang lalu selesai. Kalau difahami betul-betul maksud erti salam. Sangat luar biasa. Bahkan telah pun Nabi SAW telah sabdakan ketika mana di awal penghijrahan baginda SAW ke kota Madinah. Masa tu terlalu banyak sangat tribes, puak-puak. Arab-Arab ni banyak sangat suku, banyak sangat puak-puak. Jadi Nabi SAW dengan bijaksana beliau, dengan baginda SAW, menghimpunkan semua dan membicarakan tentang satu perkara, iaitu ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wasilatul arham wa sallu fil lail wan nasu niyam wa tadkhulul jannata bis salam. Ini kata Nabi SAW. Wahai sekalian manusia, pertama sekali sebarkanlah salam. Yang kedua, berikanlah makan. Yang ketiga, pereratkanlah silaturahmi. Yang keempat, dirikanlah solat malam di waktu manusia lain sedang tidur. Kemudian Nabi SAW mengakhirkan sabda baginda dengan tadkhulul jannata bisalam. Rupa-rupanya nak masuk syurga ni, buat apa yang Nabi SAW sebutkan tadi dah cukup untuk melayakkan dia mendapatkan syurga. Allahu Akbar. Okey. Sebab saya terkesan. Saya sekolah di sekolah agama daripada Daya 1. Dalam sistem pendidikan kami bercakap tentang Islam ini sekian. Tetapi ada benda yang kurang yang mungkin salah saya tak dengar betul-betul lah apa yang cikgu ajarkan. Iaitu kami tidak diajarkan tentang praktikal tu apa. Apa nilai praktikal yang ada dalam Islam. Saya berikan salam. Sangat-sangat dianjurkan. Dan berbanyak hadis saya sebut tentang memberi salam saja. Kemudian memberi makan. Lepas ni pakat-pakat kita pergi kedai depan makan. Kita saling belanja. Saya belanja awak RM5, awak belanja saya RM5. Untung sama-sama. Tak ada yang rugi. Okey, kemudian apa? Pereratkan silaturahim. Sangat praktikal. Kemudian apa? Telah ditanya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas telah ditanya, di antara amalan-amalan ini yang manakah yang paling afdal? Maka Ibnu Abbas menjawab, yang paling afdal adalah sallu fil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Dirikanlah qiyamul lail di malam hari. Itulah yang paling afdal. Nak katanya umat Islam pada hari ini, kalaulah dia boleh bagi salam, dia dah cukup memberi salam, dia dah cukup untuk menjaga silaturahmi dan memberi makan dah cukup. Tapi kalau mendirikan malam itu tak menjadi satu kebiasaan, ada pincang sikit. Itulah dia punya noktah penting ni sebenarnya. Barulah tadkhulunal jannata bisalam. Maka kamu akan dapat syurga. Masuk. Tadkhulu. Kata kalau disebut sini, tadkhulul jannah. Maksudnya apa? Maka kamu seramai-ramai ni akan masuk syurga. Bisalam, dengan sejahtera. Allahu Akbar. Siapa tak nak masuk syurga, tuan-tuan dan puan? Dunia ini sangat singkat. Once kita dah mati, destinasi apa yang kita nak pergi kalau bukan syurga?
Ya, kita hanya ada dua destinasi ya. Destinasi yang pertama di dunia ni yang kita masih lagi berjalan, ya. Kemudian destinasi yang terakhir, ya, perhentian yang terakhir di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana yang disebutkan oleh pepatah English Mak Saleh, saya pun tak kerti sangat nak sebut, saya cuba sebut, ya. Don't talk about big things if you cannot do small things. Jangan kita cakap benda yang sangat besar kalau benda kecil yang salam ni pun tak boleh nak buat lagi. Jadi kalau kita nak dapatkan Islam seperti mana Islam para sahabat, para tabi'in, kita buat benda yang kecil dahulu. Kemudian pelan-pelan dia akan grow, sikit dia akan menjadi viral. InsyaAllah, saya percaya tuan-tuan dan puan yang berada di hadapan saya ni, insyaAllah mereka inilah yang akan melazimi salam, yang akan melazimi menjaga hubungan silaturahmi, yang akan saling memberi makan, ya, yang mendirikan malam, ya, ketika mana manusia lain sedang tidur. Dan inilah muka-muka yang akan sama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tadkhuluna jannata bisalam. Amin. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun masuk pada muka surat yang 69, ya, menjadi pengakhiran kepada kuliah kita pada malam ini. Hikmah hadis ditinjau dari aspek dakwah dan juga tarbiyah. Yang pertama disebutkan di situ, kita dituntut rajin menyebarkan salam di antara kaum muslimin agar setiap jiwa orang muslim merasa aman dan tenteram. Betul. Macam saya katakan tadi, bila kita bagi salam Assalamualaikum, orang yang mendengar tu cair hatinya, cair hatinya, ya. Kemudian juga agar setiap jiwa orang muslim dekat dengan jiwa orang muslim yang lain. Ini tujuan salam yang kedua. Yang pertama rasa tenteram dan rasa aman, dan yang kedua adalah berasa dekat. Kita rasa ada connection dengan dia sebabkan hanya salam saja. Kemudian kalau hal ini bisa diwujudkan, maka jiwa orang muslim, ini dalam bahasa Indon, gampang digait dan didorong untuk melaksanakan hal-hal yang semestinya dilakukan, dan itu jelas memudahkan orang muslim untuk komitmen dengan etika luhur ini. Hanya dengan salam, ya, menyebabkan semua akan terasa terkesan dan rasa nak committed dengan agama ini. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, orang muslim harus ingat besarnya pahala yang dia dapat jika ia menyebarkan salam. Alhamdulillah, itu rasanya semua dah maklum. Dan ketiga, orang muslim harus ingat menyebarkan salam itu saranan efektif untuk mendekatkan hati kaum muslimin. Rasanya ini poin yang lebih kurang sama. Okey, kemudian yang keenam, di antara saranan dakwah dan tarbiyah ialah menjelaskan kepada manusia tentang manfaat perkataan dan perbuatan yang mereka diperintahkan untuk melaksanakannya. Okey, rasanya benda ni lebih kurang sama je. Apa yang lebih penting sekarang ni adalah, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita ada niat yang baik untuk menegur seorang hamba, mulakanlah dengan salam. Ya, janganlah kita menjadi tipikal, ya, tipikal umat yang disuka nak bertegur orang. Bagus menegur orang ni, tapi biar dengan cara hikmah dan yang boleh diterima oleh orang yang ingin ditegurnya. Ya, mulakanlah dengan salam. Assalamualaikum. Nama siapa? Mulakan dengan bual bicara yang baik. Kerana itulah sunnah Nabi SAW. Ya. Bukannya waktu nak bagi salam ni ketika mana apa? Dating dan sebagainya. Itu tidak meletakkan satu pada tempatnya. Mulakanlah salam itu pada tempatnya, mudah-mudahan akan menjadi kesejahteraan yang suci. Jadi itulah pada malam ini yang sempat saya kongsikan. Telah pun kita masuk pada hadis yang kelima. InsyaAllah kita akan teruskan pada hadis yang keenam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah Islam. Islam ini adalah agama yang sangat praktikal. Ya. Kita tidak perlu berbicarakan tentang ilmu falsafah untuk mendapat dan nak memahamkan Islam ni apa. Padahal Islam itu telah pun dibuktikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu macam mana Islam? Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak tengok macam mana, kena belajar. Kita kena tahu macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berurusan dengan manusianya yang lain. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berurusan dengan isteri-isteri baginda. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berurusan ketika mana baginda sedang marah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah marah ketika mana dalam satu peristiwa Ka'ab bin Malik tidak pergi ke perang Tabuk. Ketika itu telah mendapat ayat perintah untuk pergi perang bersama
Tapi Ka'ab ketika itu sibuk sebab masa itunya apa? Adalah musim menuai. Ka'ab sibuk dengan urusan nak menuai. Bertentangan dengan seruan untuk pergi berperang. Maka telah pun selesainya peperangan Tabuk. Nabi SAW ni sangat-sangat cakna dan sangat perasan siapa sahabat yang tak datang, siapa sahabat yang tak pergi. Nabi SAW kenal setiap seorang sahabat dia. Sampai ke dia cari, rupanya ada berapa? Ada 3 orang sahabat yang saya ingat, Ka'ab bin Malik. Ka'ab antaranya. Antara sahabat-sahabat kibar yang hebat. Tak pergi. Maka masa tu Ka'ab dia dah tahu dah. Sebab ada seorang sahabat, dia mengadu kepada Ka'ab, kamu tak datang, Nabi SAW cari. Ada pula seorang hamba Allah ni jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, Ka'ab ini adalah manusia yang paling teruk. Sepatutnya dia bersama engkau ketika mana arahan telah dapat untuk berperang. Ini antara cubaan golongan-golongan munafik untuk nak rosakkan hubungan. Saya terlupa namanya, Abu Kahazmid, apa nama-nama dia. Tapi apa yang berlaku selepas itu, ketika mana Nabi SAW bertemu dengan ketika mana Ka'ab berjumpa dengan Nabi SAW dan mengakui dan mengiktiraf kesalahannya, Nabi SAW tak orang kata tak menegur pun. Ketika itu Ka'ab bin Malik memberi salam. Nabi SAW tak jawab salam Ka'ab. Oh, macam mana perasaannya? Kita boleh lihatlah. Cuba bayangkan kita bagi salam, orang lain tak jawab. Terasa juga, Muhammad ni ada yang tak puas hati dengan aku ke? Tapi ketika itu bukan Nabi SAW tak jawab secara, maknanya Nabi SAW tak jawab langsung. Nabi SAW jawab dalam hati. Tetapi disebabkan kesalahannya, Nabi SAW nak ajar Ka'ab bin Malik. Namun Nabi SAW menanti ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan kemaafan, supaya Allah Taala memberikan kemaafan. Ketika itulah baru Nabi SAW bertemu dengan Ka'ab. Ketika iman itu para sahabat semua seronok. Wahai Ka'ab, sebab apa? Telah diriwayatkan lebih daripada 4 bulan Ka'ab tidak ditegur oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayang kita tak ditegur oleh mak ayah kita. Ya Allah, bagaikan dirobek jantung. Sedih. Ketika itu sahabat sedih. Nabi tak tegur lebih daripada 4 bulan. Bagi salam tak jawab. Allahu Akbar. Namun dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, Allah Taala telah mengampuni dosa Ka'ab. Maka telah bergembiralah. Dan masa itu barulah Ka'ab, sahabat-sahabat lain baru jumpa Ka'ab, peluk dia. Sebelum ni semua Ka'ab semua, sahabat-sahabat semua menjauhi dia, menjauhi Ka'ab. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya kongsikan kisah Ka'ab? Bagaimana bila kita memberi salam tetapi tidak dijawab, memang ia memberi sedikit kesan. Sebab mendoakan kesejahteraan itu seharusnya saling mendoakan. Dan kerana itulah Islam ini akan sangat menjadi agama yang sangat harmoni, sebabkan adanya saling bantu-membantu, saling memberi salam, saling mencintai, saling menasihati dan sebagainya. Jadi itu saja untuk yang terakhirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan melayakkan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang kecil tetapi istiqamah. Kita mahukan amalan yang kecil tapi boleh kita nak istiqamah. Mudah-mudahan itulah yang menjadi tiket kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu syaqiyya wa la madruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah agama ini lahirnya dalam hati-hati sanubari kami ya Allah. Janganlah Islam ini hanya pada pakaian kami. Janganlah jadikan Islam ini hanya menjadi tutur kami, tapi jadikanlah Islam ini lahirnya daripada hati-hati kami yang benar-benar ikhlas. Kerana kami menyanjungi agama ini
dan kerana agama inilah yang melayakkan kami untuk mendapatkan syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu was salatu was sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.